Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okey, pada episod kali ni aku sebenarnya nak ceritakan satu cerita mengenai, pada episod lepas aku ada cerita mengenai cerita yang sebenarnya itu berkisahkan pengalaman yang aku pernah baca. Okey, sekarang ni aku nak menceritakan tentang satu pengalaman yang aku pernah dengar. Ni macam kira dalam kawan-kawan aku macam terjadilah dalam adik-beradik dia, macam tu lebih kurang. Okey, kisah ni menceritakan tentang this one friend or dalam kalangan kawanku, yang mana dia punya adik, kalau tak silap akulah adik dia. Macam biasalah, bila orang pergi menziarah orang sakit, kita akan pergi rumah orang and menziarah lah, dan tanya khabar, dah sihat ke, ada apa-apa lagi masalah baru atau sakit baru yang timbul lepas pada dia sakit ni. So macam benda tu agak lama lah kan, sesi ziarah menziarahi ni, yang mana macam biasa bila budak-budak kita ni tak boleh halang diorang daripada melakukan apa-apa benda. So bila dah terjadi perkara sebegitu, adik pada one of yang cerita benda ni kat aku macam pergi selongkar lah rumah kawan tu. And bila kau tahu lah, senang cerita budak-budak, bila dia dah selongkar barang, dia macam tak tahu apa benda dia ambil kan. Okay, so nak dipendekkan cerita, dia orang balik pemziarah tu macam biasa, ucapkan semoga cepat sembuh apa semua, standard lah, klise punya kan. So bila dah habis semua tu, aku pun macam tak expect lah kan, untuk ada cerita yang macam pelik. Sebab dia cerita macam biasa je, dia cerita lah ada di rumah member dia. Sebab aku ada tanya kenapa, tak silap masa tu dia tak datang tuition kot. So macam aku tanya macam tu. So end up dia cerita kat aku yang sebenarnya ada jadi benda baru lagi, tu yang belajar sampai 2-3 hari. So bila aku tanya kenapa, dia kata rumah dia macam ada something yang tak kena, in which adik dia selalu terbangun malam, macam ngigau-ngigau. And end up sebenarnya ada something yang dibawa masuk daripada luar, masuk ke dalam dengan rela, in which family macam terkejut lah, siapa je nak bawa masuk. By the way, sorry lah sebab korang boleh nampak ni lampu aku depan ni, sorry sangat. Sebab aku tak ada sos lampu yang kedua lagi satu tu, sebab banyak pula charge barang hari ni. Okay, so bila diorang macam pelik, apa benda je yang dimasukkan secara rela ni kan dalam rumah kan. Takkan kau nak masuk benda-benda yang semacam tu dalam rumah kan. So end up ustaz yang diorang bawa itu pun setelah beberapa hari terjadi, 2 hari kot. So macam hari kedua tu macam dia still tak datang tuition. Bukan 2 hari tau, dia macam kita orang ada selang sehari 2. Okay, so macam dia banyak hari lah tak datang tuitionnya tu. Aku pula silap cerita ni. So kebetulan pada yang hari kedua tuition tu, dia macam tak datang lagi. So macam aku relax lah. Punya dia cerita hari kedua tu macam baru panggil ustaz settle, and ustaz kata ada barang yang datang dari luar yang bukan milik orang dalam rumah ni. So macam mak ayah si member aku ni macam terkejut lah. Apa je barang yang kau bawa kan, siapa je bawa kan. Macam ingatkan member aku yang bawa. Member aku cakap lah jenis dia tak ambil barang orang. Dia macam jenis bukan yang suka usik barang orang lah, sebab dia sendiri pun tak suka barang dia kena usik. So end up dia orang satu rumah, and dalam bilik adik dia ni, sebab dia orang cecak adik dia, bukan sebab apa, sebab perkara ni terjadi bila adik dia suka bangun malam-malam, jalan mata dalam keadaan mengigau, yang mana tak pernah terjadi sebelum ni. Which kita tahu ada kadang sleepwalking ni kan. So macam benda tak pernah jadi, tiba jadi. So macam benda tu dah mengejutkan satu. And ayah dia dengan mak dia selalu ternampak kelibat, yang mana selalu masuk ke bilik adik dia. Tapi masa tu macam tak sangka apalah kan. Tapi bila dah masuk bilik adik, dia orang terjumpa satu benda, which is cincin. In which kau macam, takkan adik ni beli cincin, pakai cincin. So si ayah ni pun tanya kepada si mak, cincin dia ke? Mak tak mengaku. Lepas tu
Si mak ni tanya pula kepada si ayah, bukan cincin dia ke? Bukan. End up satu family ditanya dan bukan barang diorang. So macam diorang tunjuklah kat ustaz tu, and ustaz tu macam tersenyum sikit, menandakan seolah-olah benda ni betul. So end up bila dah diorang buat macam manalah, diorang end up ke satu conclusion, diorang boleh dapat tahu sebenarnya ada satu rumah ni yang mana yang aku cerita tadi, rumah yang diorang ziarah tu sebenarnya lah tempat punca kejadian. And end up diorang tak pernah tahu sebenarnya ni orang yang diorang ziarah tu sebenarnya sakit bukan disebabkan sakit biasa. In which sakit sebenarnya atas sebab, korang faham lah, aku pun payah cerita kan, sebab menjaga aib dia juga, sebab orang tu pun dah tak ada. So cerita ni yang jadi lagi sedih, sebenarnya adik dia ni memang suka bercakap malam-malam tanpa dia orang sedar. And end up si kakak aku cerita macam sebenarnya dengar adik dia bersembang malam, tapi ingatkan sembang dengan si kawan aku ni. So macam dia macam tak ni. Tapi bila satu hari tu dia cakap akak ke apa, aku tak pasti, itu macam dah tukar satu benda keseraman yang sangat-sangat mengejutkan. Kau bayangkanlah, kau seorang perempuan dalam family, adik ni laki, adik lagi seorang pun laki, kakak mana lagi kan. So macam bila dah jadi benda yang tak, bagi aku memang tak shock untuk didengar. Dia pun boleh cerita kat mak dia juga masa ustaz tu datang. And end up sebenarnya dalam cincin tu bukan satu, ada lebih 3 ke tak silap, 3 ke 2 atau 3 macam tu, lebih pada 1 lah. Kerana apa yang diceritakan oleh si ayah dengan si mak adalah satu penampakan yang berbeza. Itu dah nampak clue kat situ lah kan. So bila dah diorang dapat tu, ustaz tu pun cuba settlekan masalah, dan end up diorang pun settle lah masalah tu. Dan apa yang menjadi pertanyaan pada member aku ni, kenapa benda tu boleh ada di tempat yang mana budak-budak boleh nampak, sedangkan setahu diorang lah, diorang pantau juga adik diorang ni, and tak ada masuk bilik ke apa, just duduk area-area tempat orang sakit tu juga. Tapi tiba-tiba dia boleh dapat benda tu. So macam diorang macam still tak boleh relate lah. Bila masa adik dia masuk bilik ke apa, mestilah benda tu tersorok. Tapi macam ada yang mengatakan sebenarnya memang saja dia tak segitu supaya orang ambil. Tak kisahlah budak-budak ke, orang yang macam ada niat buruk ke, seumpama macam nak menyerahkan kepada tuan baru lah. Tapi salah dia disebabkan tuan baru ni ialah kecil lagi, tak faham apa kan. So macam just untuk bermain lah, tak boleh nak dia, macam mana orang kata, jadi tuan baru ni ialah kau kena bagi makanan ke dia, macam orang yang bersaka lah kan. So kat situ dia bersyukur sebab tak ada lagi apa-apa kejadian lepas tu, disebabkan tindakan awal daripada family juga. Dan sebenarnya bagus juga sebab peka lah, sesama family peka. So sampai sini lah cerita aku pada episod kali ni. Aku sorry ingat sebab aku rasa macam aku tak boleh betul-betul post antara hari yang sepatutnya. Aku kan cakap aku tu sepatutnya Isnin atau Khamis. So macam aku ada terlajak sehari 2 apa, minta maaf sebab aku memang sibuk kerja sikit. Tapi aku janji aku memang seminggu akan ada 2 share seram. And sorry sangat sebab aku tak dapat penuhi permintaan untuk janji aku lah. Okay, terima kasih untuk kalian menonton video aku pada kali ni. Jangan lupa untuk share, like, komen dan subscribe. And in case ada sesiapa nak ceritakan tentang apa-apa cerita, macam apa-apa cerita yang aku boleh korek, aku boleh cari, aku akan cuba cerita dan penceritaan aku sendiri. And jangan lupa untuk subscribe channel aku. Assalamualaikum. Bye bye.